Assalamualaikum semua, bersama Datin Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Datin Connie nak kosik-kosik sikit pasal episod kehilangan terbesar 2023, adik Zain Ryan, riders dan pesawat. Tahun 2023 menyaksikan banyak peristiwa meruntun jiwa berlaku di negara kita, sekaligus meninggalkan kesan mendalam buat seluruh rakyat Malaysia. Tragedi serta kematian yang berlaku bukan sahaja meninggalkan kesan mendalam kepada keluarga, malah akan terlakar dalam lipatan sejarah untuk dikenang selamanya. Menerusi rangkuman kali ini, M-Star akan membawa anda menelusuri beberapa kejadian yang meraih perhatian seluruh rakyat Malaysia sepanjang tahun 2023. Pertama, pesawat terhempas. Kejadian pesawat terhempas di Lebuhraya Gatri dekat Elmina Shah Alam pada 17 Ogos lalu merupakan salah satu detik gelap yang paling diingati rakyat Malaysia pada tahun ini. 10 orang terkorban yang terdiri daripada 8 penumpang, 6 penumpang dan 2 anak kapal penerbangan serta seorang pemandu e-hailing dan seorang penunggang motosikal P-hailing dikenali sebagai Muhammad Hafiz Muhammad Saleh. Rider penghantar makanan berasal dari Sidam Kedah itu meninggal dunia akibat terbakar selepas sebuah pesawat Beechcraft Model 390 Premium One terhempas di kawasan yang dilaluinya. Video menunjukkan mangsa yang sedang merangkak dalam keadaan terbakar sambil meminta tolong dan menyebut nama Allah turut tular sehingga mengundang sebab netizen. Yang kedua, Zain Ryan dibunuh. Kanak-kanak autism Zain Ryan Abdul Matin ditemukan meninggal dunia di sebatang anak sungai pada malam 6 Disember, sehari selepas dia dilaporkan hilang di kawasan kediamannya di apartmen Damansara Damai, Petaling Jaya. Kes itu menjadi misteri kerana polis diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta penduduk setempat sudah membuat carian terperinci di kawasan anak sungai berkenaan, namun gagal mencari sebarang petunjuk. Namun pada malam itu, mayat kanak-kanak berusia 6 tahun itu ditemukan dalam keadaan terbaring di kawasan berkenaan yang terletak hanya 200 meter dari blok kediamannya. Disangka meninggal kerana lemas, namun laporan berdasar yang dikeluarkan pada 7 Disember mengesahkan kanak-kanak itu mati dibunuh kerana terdapat kesan kecederaan pada leher serta badannya. Berita itu ternyata mengejutkan seluruh rakyat Malaysia sehingga ia menjadi topik bualan hangat di media sosial. Malah pelbagai teori konspirasi mula dibangkitkan oleh netizen. Dalam perkembangan terbaru, pada 23 Disember, PDRM meminta bantuan polis antarabangsa Interpol untuk meneruskan siasatan kes kematian kanak-kanak itu. Sehingga rangkuman ini disiarkan, pembunuh Allahyarham Zain Ryan masih bebas dan pihak berkuasa tanpa putus asa terus berusaha merungkai kisah di sebalik kematian misteri itu. Ketiga, calon SPM maut dilanggar lari. Selain kes Zain Ryan, bulan terakhir dalam tahun 2023 turut menyaksikan satu lagi kematian yang menggemparkan seluruh rakyat Malaysia melibatkan seorang remaja dikenali sebagai Muhammad Zaharif Afendi Muhammad Zamri. Pada 15 Disember, calon CJ Pelajaran Malaysia berusia 17 tahun itu maut dalam satu kemalangan ngeri apabila motosikal ditunggangnya dilanggar sebuah kereta pada pukul 12.30 tengah hari. Dalam kejadian berhampiran sekolah menengah kebangsaan Jati di Meru, Perak, mangsa meninggal dunia di tempat kejadian selepas badannya diseret sejauh 5 meter oleh kereta terbabit. Video menunjukkan mangsa yang sedang nazak di tepi jalan turut tular di media sosial sehingga ia menimbulkan kemarahan netizen sebelum suspek yang juga pegawai kanan polis ditahan pada hari yang sama. Pada 18 Disember, suspek yang berusia 44 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh atas tuduhan membunuh dan dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Keempat, pemergian Salahuddin Ayub. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kematian Ahli Parlimen Pulai Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 23 Julai turut menjadi perhatian ramai, memandangkan Allahyarham berkhidmat sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup hingga ke akhir hayatnya. Paling diingati, Allahyarham turut digelar sebagai Bapa Rahmah
kerana keprihatinannya terhadap keluh kesah rakyat dalam mendepani cabaran kos sara hidup ketika tempoh perkhidmatannya. Malah, Allahyarham juga merupakan individu yang memperkenalkan pelbagai inisiatif di bawah payung rahmah sekaligus dapat membantu golongan yang memerlukan di negara ini. Allahyarham mengembuskan nafas terakhir di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Wusta Kedah selepas menjalani pembedahan otak. Salahuddin yang juga ahli Dewan Negeri Undangan Adun simpan jeram meninggalkan seorang balu Datin Seri Fatimah Taha 60 bersama 4 anak lelaki dan 2 perempuan serta 11 cucu. Yang kelima, kematian TikToker jadi perbualan netizen. Pemergian usahawan dan personaliti media sosial Muhammad Irfan Abdullah atau Sifu Lentik pada 15 Jun lalu turut menjadi perbualan hangat masyarakat Malaysia. Allahyarham yang juga TikToker terkenal meninggal dunia dipercayai akibat penyakit kanser sebelum jenazahnya dikebumikan Tanah Perkumpulan Islam Tandang Petaling Jaya. Allahyarham sebelum ini dikenali ramai dengan penampilan wanita namun dilihat kembali kepada fitrah asal ketika di penghujung hayatnya. Seorang lagi TikToker yang juga guru Muhammad Khairi Muhammad Ramli atau dikenali Cikgu Eri meninggal dunia akibat serangan jantung pada 29 November. Cikgu Eri 46 meninggal dunia ketika melakukan aktiviti senaman dekat Teluk Panglima Garang di Kuala Langat. Allahyarham merupakan guru sesi petang dan mengajar subjek Bahasa Melayu di SK Bukit Tinggi, Kelang, Selangor. Cikgu Eri yang juga bekas maknyah menjadi terkenal selepas kisah penghijrahannya tular dalam kalangan rakyat Malaysia. Allahyarham juga banyak berkongsi video mengenai kecergasan dan kesenaman menerusi TikTok miliknya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Jangan main-main dengan sumpahan mulut aku. Cik Kihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cik Kihah suggest anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.